Saya nak ucap terima kasih kepada anda sekalian yang selama ini menyokong dan subscribe kepada channel saya. Sebenarnya program Hubungan Rambang ini adalah satu projek yang lebih sukar daripada apa yang saya jangkakan. Kesukaran ini adalah akibat daripada segala kelemahan dan kekangan yang saya miliki dan hadapi. Pertamanya adalah dari segi modal ataupun kewangan. Kedua, dari segi peralatan dan kemahiran kerja. Nombor 3, SOP yang harus kita patuhi dalam menghadapi era wabak COVID-19. Dan keempat, yang paling utama sekali adalah kerana kelemahan diri saya di dalam bertutur dan kebolehan saya untuk berbual dan mendapatkan bahan-bahan perbincangan yang menarik. Jadi dari masa ke masa saya berusaha untuk menambah baik dan perbaiki segala halangan-halangan dan permasalahan yang saya hadapi ini. Apabila saya mulakan program Hubungan Rambang ni, ia adalah semata-mata untuk 3 sebab utama. Pertama, untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kedua, untuk menjadi tempat kepada para penonton mendengar pengalaman-pengalaman orang-orang yang berkecimpung dalam bidang muzik dan bidang-bidang mereka masing-masing. Dan ketiga adalah untuk menjadi sumber rujukan kepada para penonton bukan sahaja hari ini tetapi di masa hadapan. Program Hubungan Rambang ni adalah satu projek Labour of Love yang mana saya mulakan kerana minat saya. Tetapi untuk terus menghasilkannya, saya perlukan sokongan-sokongan para penonton menerusi subscribe pada channel saya, kongsi dengan channel saya dan juga memberi komen kepada apa yang saya hasilkan. Oleh itu, terima kasih. Thank you so much dan enjoy. Ole olo sole kalole sopo isene December Lakshmin Bersit feestan dortonerese La vedo fudo va de vescendre sempre d'ondergabe L'ombron besoso Inder che fece tremestropi La vescember che Lakshmin nome Donum la vida vada l'artisan da vida la da vida vada la beruch mi viesum drono come bolehlah improvisation Termonolopong ya saya mendengarkannya. Apa cerita ni? Saya antara yang saya terkesan sekali daripada research saya kebelakangan ni ialah kenyataan abang menyatakan bahawa kehidupan ni tak pernah siap. Jadi di peringkat sekarang ni bang, Sani Sudin tu, Sani Kopratasa tu, di manakah persiapan di kadar apa tu persiapan itu? Kita hari-hari bergelut untuk menyiapkan sesuatu yang apa yang kita suka, tapi bila dikaji balik ada satu peribahasa orang Melayu, rumah dah siap, tukul masih bagi berbunyi. Masa kita mengenal ayat tu dulu, kita kata wah, yelah kita dapat benda-benda yang apa yang tertulis lah, tetapi apa yang tertulis di sana, rumah dah siap, tukul masih berbunyi. Rumah tu siapa sebenarnya? Pada aku, rumah tu bukan rumah yang rumah, tetapi hidup kita tu adalah rumah, diri kita tu adalah rumah, kan? Hidup tu bila kaji balik benda ni, hidup kita memanglah kita cuba menyiapkan hidup kita sebagai seorang orang untuk jadi gitu, untuk jadi gini, tapi kadang-kadang menung
Fikir tak siap. Tadi dah makan kan, kejap lagi makan lagi, siap hidup tu. Itu very simple. Itu mengikut kepahaman aku dalam aku mengkaji bidang benda-benda macam tu. Terpulang pada orang yang kata itu tak betul, tak salah, tu dia punya pasal lah. I got my own vision of living. Right. Authentic tu bang. Itulah. Jadi aku tak nak kacau hidup orang kan. Hidup sendiri pun tak pernah siap, macam mana nak siapkan hidup orang. Itulah dia. Kalau daripada falsafah yang macam ni bang, macam kita nak bina satu perkara tu, kita dah ada idea asas bagaimanakah paras rupa dia kesudahannya nanti. Ataupun kita nak bina rumah, kita dah ada blueprint dia. Daripada Sanisuddin ni, bagaimanakah bentuk kesempurnaan hasil kerja tu nanti apabila dia siap? Tidak pernah sempurna. Kadang-kadang macam aku melukis ataupun aku buat lagu, ataupun aku buat lirik. Masa kata kau buat lirik kan, dah tulis lirik tu, memanglah masa tu kita tergesa-gesa untuk menyiapkan lirik tu. Siap. Tapi bila sudah dirakam, patutnya lirik tu ginilah. Patutnya pasal aku tak tahu. Kan banyak bila aku macam kata benda yang aku lukis, aku dah sign aku renung balik, lukisan ni tak betul ni. Patutnya gini kan. Tapi tidak habis. Padahal benda tu dah siap kononnya, daripada mata kasarnya dah siap, tapi pada kita masih tidak puas hati. Jadi sebagai manusia kita memang tidak ada kepuasan yang tersendirilah bang. Sebagai manusia kita tidak ada kepuasan. Adakah ini sepatutnya memang begitulah sifatnya, ataupun kita kena mencapai satu peringkat yang kita mencapai kepuasan? Kita cuba mencapai peringkat-peringkat tu, tetapi peringkat-peringkat itu dihandle oleh dia juga. Kan, kita hanya bergelut je. Kita berusaha untuk dapatkan benda yang dari ketulusan kita je, keikhlasan dan ketulusan. Tak kisahlah lepas tu nak jadi apa, jadilah. Bang. Okey. Sekejap bang. Okey. Abang lah obviously seorang seniman lah. Kononnya lah. Kita ni semua kononnya lah. Kita semua kononnya. Apa yang memberi kepuasan pada kita adalah sesuatu yang berada jauh kat dalam, yang kita pun yang mungkin tak pernah tersentuh dek cahaya kan. Tapi benda-benda tu bila tersentuh sikit-sikit dengan cahaya, kita puas. Tak payah wang ringgit yang banyak sangat. Betul. Kalau ada bagus juga. Sebab tu aku dapat ayat aku tak nak miskin, aku tak nak kaya, tapi aku nak duit je. Banyak-banyak. Tak kisahlah. Janji aku boleh minum teh dengan kawan, beli rokok kan. Itu je. Okey. Jadi sikit sebanyak abang akan mencuba mencari kesempurnaan diri itulah. Ya, betul. Semua orang bergelut. Bergelut untuk mencari kesempurnaan. Apa tu kesempurnaan, kita tak tahu sebenarnya. Kesempurnaan yang macam mana tu? Ada idea bang, kesempurnaan tu apa? Aku pun tak tahu macam mana. Sebab benda ni adalah dalam setiap manusia, semua dalam proses yang tersendiri untuk mencari sempurna. Memanglah macam mak bapak kita kata, aku dah potong jalan tu, dah bagi usia, kau lalulah nak pandai-pandai kau lah nak hidup. Yelah, memang dia dah bimbing kita. Maha guru kita adalah mak bapak kita di dunia lah. Jadi bapak dah potong ni rumput, pandai-pandai lah nak lalu, nak jalannya pandai-pandai lah dia cakap. Jadi kita kena gunakan akal dan jiwa kita lah, yang dididik oleh mak bapak kita. Itu je. Sementara kita melalui laluan yang telah dia tebaskan untuk kita. Tapi cabaran tu banyak datang, kiri kanan datang kan. Walaupun dia tebas jalan cantik kan, highway cantik, ada je benda-benda yang bukan pada kiri kanan yang datang kan. Benda-benda cabaran tu tetap ada setiap saat. Itu kadang-kadang orang tegur aku, ni kau masih seni-seni lagi ke? Apa ni? Apa maksudnya tu bang? Itulah dia cakap. Dia kata seni ni melalaikan. Tidak, aku cakap, seni tidak pernah melalaikan. Lalai ini setiap detik menjentik pada semua manusia, bukan saja dalam bidang seni atau sebagai manusia. Kelalaian ini setiap saat menjentik. Kan? Dia macam, dia kata seni ini melalaikan, Tuhan tak pilih kau untuk jadi macam aku. Seni itu siapa punya? Dia punya. Dan banyak aku belajar mengenal benda-benda yang jauh-jauh ni dalam seni. Sebagai contoh bang? Semua agawang aku ni cakap. Okey lah, benda yang lembut sikit lah untuk orang dengar. Bagi contoh apa? Adakah berzikir itu perlu ada tasbih di tangan? Tak. Atau kadang-kadang perhati tengok, bila aku suka tu sebab aku suka merayau. Merayau itu salah satu ruang kuliah untuk aku. I got my own faculty of living, faculty of life engineering. So aku merayau tu
Dia kata bilang Sani tu asyik merayau, apa dia buat tu. Jangan fikir merayau tu kosong. Yelah, pada orang yang tak faham kita, dia kata dia tu merapu. Aku diam je lah. Aku cakap aku punya cara menghandle kehidupan aku yang sendiri. Kemuncak dia apa bang? Dalam untuk bahasa mudah untuk saya faham, untuk siapa-siapa yang dengar faham. Kemuncak ni ada pelbagai kan. Kadang-kadang lah jadi kita keluar rumah risau alamak tak ada duit ni dalam poket ni, nak naik bas ke apa kan, nak minum, jalan ni sampai simpang jalan tersempak, cakap seorang-seorang, kau ni macam faham je, duit apa tepi jalan tu ada duit malambai, jadi ambil lah, kita nak malu apa ya. Ni lepas minum dah rezeki kita macam tu ya. Aku banyak kali kena macam tu kan. Ding, kau nak balik ada belanja ke? Ada, padahal tak ada. Ada, cakap ada je ya. Confident. Jalan tengok member macam berlipat tu yang macam panggil lepas tu kau ni macam faham je. Kita jadi macam satu mono cakap seorang-seorang, ambil diam, benda tu rezeki, kita ambil je lah, okey jalan lah. Selalu gitu. Banyak pengalaman-pengalaman yang yalah, mungkin pengalaman kau dengan pengalaman aku tak sama. Betul. Masing-masing ni kan cita rasa kita, kita punya insting. Bercakap pada seorang seniman abang, suka atau tak suka jawatan tu, kau ambil pasal lah. Betul lah bang. Sebenarnya pada sudut pandang abang ni, kemuncak dia apa bang yang kita punya bukan pengejaran, kita punya perjalanan ni apa sebenarnya? Itulah dia. Benda ni susah nak cakap. Pasal tu aku cakap tadi, memang aku tak boleh bagi ni tu. Dia ada macam-macam pelbagai. Macam kita nak kenal. Apabila kita dah kenal apa yang kita nak kenal, maka kita relax lah. Apabila kita nak, mula-mula kita kena tahu apa yang kita nak kenal. Yes, kita kena tahu, kita kena kaji apa benda yang kita nak tahu. Sebab rindu dan cinta itu erat bersatu. Kalau kita tak ada rindu, macam mana kita nak cinta? Cinta itu perlu ada rindu. Sebab itu rindu dan cinta tu dia macam roh dan jasad, macam yin dan yang, roh dan jasad. Sebab kadang-kadang lirik aku banyak perkataan rindu, cinta saja. Aku kata ni tak habis-habis. Kau kaji balik lirik tu macam mana ayat dia. Contohnya macam cerita lagu Fotograf, Ke Pintu Kasihmu. Jernih berkilauan bagai tetesan embun, dan hening alam rasa, bila namamu aku lafazkan. Sambil nyanyi lagu tu ni Ke Pintu Kasihmu, aku pun dah lupa. Aku kaji balik, benda-benda tu datang spontan. Waktu aku mengkaji, mencari sesuatu yang aku inginkan dalam hidup aku, untuk diri aku, benda-benda tu datang. Rupanya bila orang kata ni dalam maksud ni, aku tak tahu cakap. Aku takkan cakap aku tak tahu, dia datang spontan. Kan, rindu dan cinta. Cinta tu maknanya dia besar, tetapi kadang-kadang kita sempitkan. Cinta tu lebih besar pada alam maya ni kan, tapi kita sempitkan, jadikan cinta tu yang cinta yang merapu lah kononnya. Cinta ni tak merapu sebenarnya. Kita lahir pun daripada cinta mak bapak kita. Itu je. Apa lagi? Kalau aku merapu, kau diam. Tak apa, merapu ni yang seronoknya. Macam manakah perjalanan abang ni sendiri bermula bang? Macam mana saya nak pendekkan dia. Sekarang ni jelas sekali usia abang yang lebih separuh daripada usia abang adalah abang habiskan kepada berkarya. Yes. Berkarya. Lirik, lukisan-lukisan, lakonan dan sebagainya. Bila kali pertama agaknya abang sedar yang inilah aku ni, jalan inilah aku nak ambil? Pada peringkat bila tu bang? Dia benda ni aku terfikir masa umur aku awal belasan tahun. Bila aku sekolah tak tinggi, sebab aku sekolah rendah je. Sebab sekolah tinggi tu kena panjat tangga. Penat bang. Jadi bila bila orang mengata aku tentang aku belajar kurang ni, aku diam je.
aku ambil itu sebagai platform untuk aku pada aku kecewa itu pada aku bukan untuk bunuh diri dalam kata kutip. Kecewa itulah untuk berdiri. Kecewa itu kepada orang yang sedar untuk berdiri membina peribadi. Itu yang aku dapat ayat tu, aku bangun, aku diam. Orang cakap aku bukan, tapi jadi aku ambil satu masa aku belajar teater. Masa sekolah? Masa belasan tahun tu. Aku nonat sebab teater. Tapi aku minat, aku suka pergi. Jadi aku merayau, macam aku cakap, aku merayau pergi ke Komplek Budaya Negara, tengok orang main teater, tengok orang berlatih teater ni. Kononnya untuk lakonan lah. Jadi aku tak macam mana, aku terjerumus, aku masuk dalam satu grup dan aku dihantar untuk berkhusus tentang lakonan. Ni teater mana ni Mas sekali? Teater mana sertai ni? Ni teater, waktu tu banyak kumpulan. Kumpulan, dan akhirnya bila sudah bagi khusus tentang teater tu apa, lakonan tu apa, jadi kami menubuhkan kumpulan sendiri. Kami tu siapa? Kami tu kawan-kawan lah. Kumpulan teater utama di mana aku Tan Sri Datuk Dr. Nordin Kardi, salah seorang ahlinya. Tan Sri Datuk Dr. Nordin Kardi sekarang dia di Ustaz Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Dia Vice Chancellor. Itu. Dia banyak yang mengajar aku untuk ni. Tuan, dia panggil aku Tuan. Aku panggil dia Tuan pasal dia Biro Tata Negara dulu. Tuan kena baca balik buku-buku. Cari balik. Di situlah aku mula mengutip balik buku-buku. Aku pergi kedai-kedai buku-buku second hand aku beli. Tak kisahlah apa tajuknya. Jumpa buku-buku teater aku beli. Ya, kita yang tidak ada formality tentang pembelajaran teater. Jadi dia banyak membantu. Di situlah aku banyak tahulah sikit lah, bukanlah banyak, tahulah sedikit tentang apa itu lakonan, apa itu manusia, apa itu kemanusiaan. So, macam-macam lah jumpa. Ini masa umur belasan tahun lagi bang? Itu dah masuk peringkat awal 20 lah. So dalam belasan tahun tu abang berkecimpung dalam teater, mula-mula belajar dalam teater, ikuti kursus. Lepas tu abang form bulan teater utama. Itu pun dalam tahun 80, dekat awal 80 lah. Kami sama-sama kursus di Ceras dengan kawan-kawan dari UPM. Kan, itulah. Daripada yang tadi Datuk Tan Sri tadi tu, dialah yang merangsang abang pula untuk menyelami buku-buku. Waktu sebelum tu aku memang suka ambil cari buku. Lepas tu macam boring, tak ada yang kena, tapi aku buat je. Tapi selepas masuk teater, dia cakap, betul juga, sampai sekarang aku tengok buku. Tapi setiap manusia, bila aku kaji balik tentang buku ni, setiap manusia yang lahir ke dunia dah bawa buku, tapi buku tu kita tak pernah baca. Tahu buku apa? Tak tahu. Buku 5 dengan buku lali. Tu bila kaji, tu bila aku kadang-kadang aku banyak orang panggil aku buat talk tentang teater, tentang seni persembahan, aku pergi. Tapi bila aku cakap, aku akan cakap jenis cara aku. Aku tak suka, takut student nanti tak faham. Jadi aku cakap, bisa kata aku pergi mengajar vokal, suara untuk lakonan ataupun untuk nyanyian. Ada satu hari nyanyian, lakonan. Satu hari tu semua menyanyi. Aku cakap dekat peserta, korang boleh menyanyi, tapi belum tentu boleh jadi penyanyi. Sebabnya korang ada suara dan korang jarang beromen. Beromen dengan suara tu. Tahu tak apa? Beromen dengan perasaan. Yes, beromen dengan suara, mencari macam mana laras-laras seni suara tu nak dilontarkan. Kan? Macam mana genre keroncong nak dilontarkan, pop biasa, joget macam mana. Itulah benda-benda tu. Kebanyakan penyanyi kita ni memang boleh menyanyi, tetapi bila cakap benda macam dia kata, apa dia dengar keroncong ni? Dia tak tahu. Itulah dia, benda-benda tu. Kan? Dia lebih ya memang tak salah, tapi kita kena tahu kita punya basic kemelayuan kita tu. Yang mana abang ada benda tu. Tapi tadi bila abang cakap pasal buku ni kan, abang rasa abang boring. Mungkin buku-buku apa yang abang baca tu yang mungkin belum kena lagi tu pada peringkat awal tempoh pembacaan tu? Aku daripada kecil, arwah bapa aku memang suka membaca.
dia banyak beli dan simpan buku-buku Buya Hamka. Wow, betul. Penuh almari kat rumah di Keramat dulu. Dia seorang pemain wayang pacak je. Bila dia pergi luar, apa orang putih cakap, outstation untuk buat kerja, bila pagi lepas sarapan dia akan merayau kedai-kedai buku. Rupanya aku dapat benda tu, merayau kedai buku. Dia akan cari buku-buku yang disuka, tapi kebanyakannya Hamka. Berapa banyak aja buku yang dia boleh jumpa kalau dia bertumpu pada Hamka? Setiap negeri dia pergi, dia akan pergilah kedai-kedai buku. Dia kumpul-kumpul ada satu almari. Kan? Kita pun masa tu kita budak-budak tengok je apa baca. Dia boleh baca benda tu satu hari. Habis. Duduk masuk bilik dia, bilik hotel masa tu, bilik hotel RM2-3 kan. Duduk baca. Lepas tu dia tulis, dia sign. Tari dia beli, tari sambil baca. Abang ada perangai tu tak? Abang ada perangai tu tak? Ada sikit-sikit. Saya pun ada sikit-sikit perangai tu. Kan? Jadi bila dia balik rumah Keramat, kadang kita jumpa dia sebulan je, lepas tu dia pergi balik lagi. Dia akan cerita, buku ni cerita dia tentang orang ni, tentang kita sebagai budak-budak kita dengar je. Nampak? Dekat situ je dia tarbi kita tentang falsafah Hamka ni. Jadi tapi bila anak-anak saudara datang tengok buku, orang dulu tengok buku, banyak buku ni, boleh pinjam ke? Habis. Dia panggil paman lah, Mang boleh, orang boyan, Mang boleh pinjam, ambil lah, dia tak kisah. Anak ambil lah, ni ambil 2-3 ni, ambil. Macam tu je. Hilang lah. Habis lah, tak kembali lah. Aku pun tak ada situ. Bila sekarang ni aku tu, bila Budiman tanya aku pasal Buya Hamka ni, aku cakap cerita benda-benda macam tu. Kan? Abang sempatlah membaca antara buku-buku dia tu. Aku sempat baca apa, Di Bawah Lindungan Kaabah. Tenggelamnya kapal. Tenggelam kapal aku baca separuh je. Berapa tu banyak buku-buku selain pada buku Hamka. Arwah Pak suka baca buku Mokhtar Lubis. Senja di Jakarta. Dia suka. Rupanya benda tu turun kat aku. Suka baca balik buku, cari-cari buku-buku lama, kumpul. Okey, yang pasal Buya Hamka ni kan, saya rasa dia memang intelektual yang sangat dahsyat lah sebenarnya. Yang tersendiri. Kita tidak meletak, dia memang dah tinggi, tapi kita tak cukup tinggi pada saya. Dia bukan saja agamawan, tapi dia banyakan lagi dekat belakang tu. Penulisan dia mengkaji benda-benda cara dia yang sendiri jadi. Ya. Tu nak buat macam mana? Saya pernah baca, saya ingat lebih daripada 30 tahun yang sudah bang. Saya 51 dah sekarang. Tapi saya tak pernah jumpa lagi. Kalau abang boleh bantu saya dalam dapatkan maklumat ni lah. Dalam buku tak salah saya Hamka, dia menyatakan bahawa sebelum Adam yang Adam ni, ada ramai lagi Adam-Adam yang lain. Dan Adam-Adam yang lain tu telah wujud beratus, kalau tak silap saya, ratusan ribuan tahun sebelum Adam yang ni. Adam yang Oria. Adam yang ni lah. Abang pernah dengar tak? Abang pernah baca tak buku ni bang? Aku pernah lah dengar orang cakap macam tu kan. Tapi aku diam je sebab aku bukannya manusia pengkaji. Aku hanya dengar untuk serap sendiri lah. I got my own interpretation of. Ya. Saya pernah tanya beberapa orang lah, tapi tak ada siapa yang dapat confirmkan apa yang saya pernah baca tu. Kalau ada dapat confirmation buku Hamka yang mana tu sangat menarik lah. Jadi pembacaan awal abang memang pada buku-buku yang Bapak belilah. Lepas tu adalah buku-buku lain kan. Baca-baca sebagai hiburan dalam kata kutip Tapi hiburan tu, benda-benda tu banyak yang kita kan, yang tarbi kita kan. Oh, ini ayat-ayat ni dahsyat ni. Bukan itulah sekarang tu. Bila aku kaji balik, aku suka merayau macam aku cakap tadi. Kadang bila aku naik train ni ke naik bas, aku perhati je orang baca, buka, ambil baca buku, dan aku kaji balik. Akhirnya aku cakap, adakah membaca itu perlu ada bahan bacaan di tangan? Membaca itu perlu ada bahan bacaan di tangan. Buku lah maksud aku. Faham. Aku dapat aku punya style rupanya tak perlu buku, tak salah kalau tak ada buku di tangan. Melihat, mendengar itu juga pun membaca pada aku. Ya. Melihat, membaca, merenung tu membaca juga pada aku. Kalau sekadar azan. Okey. Kita pause sekejap. Pause.
Apa tadi abang cakap pasal bukan tidak berartinya mesti ada buku di tangan untuk kita baca. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu juga membaca lah. Baca, ya. Kita lihat alam ni, kita baca. Contoh saya cuba tafsirkan apa abang cakap. Di waktu senja ketika langit berwarna jingga contohnya. Kita fikir kenapa dia warna jingga? Apa yang aku boleh baca daripada sini? Macam tu agaknya contohnya. Itu signal sebenarnya. Signal daripada dia. Itu mengingati kebesaran dia. Itu aku banyak belajar benda-benda macam ni bila aku dalam lakonan, bila aku diajak oleh arwah Wak Khalid dalam naskah-naskah dia. Dulu kalau nak mula-mula kenal Wak Khalid, kita takut. Wah, cabut-cabut, orang lari. Kenapa bang dia garang ya? Dia macam garang tapi dia tak garang sebenarnya. Dia very friendly. Kalau dah kenal dengan dia, ya Rabi. Kalau dia ajak makan, ajak minum, ikutlah. Tidak, dia marah. Oi, minum. Kan. Dia tidak kedekut. Kadang-kadang ilmu yang dibagikan pada kita tu, waktu memanglah dalam naskah-naskah dia tu banyak benda-benda yang kita harus jengok ke dalam. Yang mana tak faham kita tanya dia akan cakap ini gini. Dengan dia lah aku banyak belajar tentang apa itu hidup. Apa itu kehidupan, ini cakap, kita dengar aja. Aku mempunyai kepahaman tersendiri. Kadang-kadang aku tak faham, aku tanya dia, "Wak ni dia marah gitu, tapi dia cakap gitu gini." Cara dia menyampaikan tu macam bunyi dia tak adalah macam formal sangat, dia macam bergurau. Betul lah cakap. Itu ya. Di situlah aku banyak belajar. Kalau ada istilah guru, mungkin kalau golongan-golongan tarikat mungkin lah saya cakap. Dia akan guru dia panggil mursyid dia ke apa kan. Dalam seti kata lain abang pandang Allahyarham Wak Khalid ni sebagai seorang guru? Sebagai seorang ialah guru, kawan, abang, sebagai seorang wak, semua kat dia. Semua kat dia. Dia tidak kedekut benda-benda macam tu. Bila abang cakap dia mengajar abang hidup, apa hidup tu bang? Apa makna kita berdiri? Apa makna kita berdiri? Kenapa kita berdiri? Siapa yang berdiri? Walaupun kita duduk, dia tetap berdiri. Macam mana tu bang? Dia yang berdiri dalam kita kan. Siapa dia? Keyakinan itulah. Faham Keyakinan tu. Keyakinan itu untuk memahami apa makna berdiri kita. Di situlah aku dengar. Kadang-kadang bila berlatih dengan Wak Khalid ni, dia tak pandang pun lakonan kau. Dia tutup mata. Apa yang dilihat? Nampak tak? Dia cakap apa? Kalau lontaran dialog itu sedap, automatik lakonannya bagus. Kalau dialog tu sedap, Kalau lontaran dialog tu cantik, sedap, selamba, lakonan tentu bagus. Yalah, sebab bila kita bercakap macam sekarang aku bercakap dengan aku semalam tu dengan kita yang body language kita kan. Dia tu sedap. Kalau dia kata kalau lontarannya sedap, mendayu, lunak, lakonan mesti bagus, dia cakap. Tu pasal dia tutup mata je. Okey, maintain dialog tu macam tu untuk besok, dia cakap. Kita faham lah. Dia tak tengok. Kadang-kadang pada budak-budak yang baru nak berlatih masuk terlibat, dia akan tengoklah juga. Kadang-kadang ada budak-budak yang baru ni pun bagus. Dia akan touch up je lah. Ni sini bagi betul. Ni betul. Aku sendiri pun dia tegur. Ni dialog yang belah hujung tu cuba bagi itu sikit. Tadi tu tak kena lah. Okey, sorry Wak. Buat balik. Bila kita dah faham, buat, dia diam. Maknanya bila dia. Tapi bukan makna betul itu betul, tapi kita kena bagi cantik lagi kepahaman kita tentang apa tu lakonan kan. Itulah, di situlah banyak aku belajar pada dia. Free. Bukan aku seorang, ramai kawan-kawan. Dia pernah tengking aku waktu latihan. Dia tunduk. Lepas aku habis scene aku, babak aku, apa lakonan ni hancur. Dialog ni tak pukam. Last ayat dia apa? Kat rumahnya tak ada beras Apa maksudnya tu bang? Aku diam, aku gelak je. Kat rumahnya tak ada beras ke? Lakonan hancur kan. Habis latihan, aku pergi belakang jumpa dia. Tanya, Pak,
Mana awak tahu kat rumah tak ada beras? Dia lah aku nanya tu. Memang tak ada pun. Tak ada duit. Aku tak ada duit. Dia lagi, kenapa tak cakap dengan awak? Dia marah kita balik. Ya, tak apa. Berlatih dulu. Dia lagi, lepas ni buat ulur lah dia cakap. Dia generous bang Kejap lagi nak balik kan, dia keluar minum, buat ulur lah. Okey Wak, balik. Lepas dia cakap macam tu, aku berlatih balik, dia tak tegur lakonan aku. Maknanya dia tahu aku tengah pedih. Kita tengah pedih dengan tak ada duit nak makan minum. Tu dia punya ayat. Dia tahu kawan-kawan, kau sakit gigi ke? Dia punya ayat tu, sakit gigi tu memang tak ada duit dah. Ambil ni buat belanja. Buat Khalid ni tu. Bukan aku nak ungkit-ungkit tak ada. Itulah peristiwa-peristiwa kenangan-kenangan aku dengan dia dulu. Bukan aku saja, ramai kawan-kawan macam tu. Dia jam ni hebat orangnya dia selamba je. Abang Yue pun ada cakap pada dia satu-satunya seniman yang sebenar di Malaysia ni dia. Ya betul. Macam mana Wak Khalid jumpa Yue, aku yang kenalkan. Ni nak cerita kan? Yue pernah offer aku satu drama lah. Aku tengok apa tajuk dia. Balik, aku tak boleh lah sebabnya aku ada masa tu sibuk lah dengan Kopratasa kan. Cakap apa? Dalam Malaysia ni ada 2 orang je yang boleh bawa otak ni. Siapa dia? Selain Brother Sanisuddin, Khalid Saleh. Nak jumpa Wak Khalid? Aku tak kenal dia lah ni. Masa tu baru balik. Okey. Telefon Wak, nak jumpa. Wak punya ayat apa? Tu siapa? Wak suka menyekat. Dia bukan apa. Tu siapa? Tadi nak jumpa. Okey ni, nanti Wak jumpa. Dekat ni, Masjid India. Pergi lah. Ajak pergi minum. Tak kisah, dia minum tepi jalan tu okey. Duduk. Wak sampai. Duduk dengan aku cabut pergi meja sebelah. Aku tak nak kacau, biar dia bincang berdua. Kalau saya nak dengar kan. Aku tak nak kacau, bincang. Aku diam. Akhirnya mereka rapat. Macam Wei cakap tadi lah. Dah Wak dah kenal hati budi Wei dah kenal hati budi Wak. Mereka rapat sampai sudah. Saya sebenarnya antara apa yang saya nak tanya abang, Abang Yue ada beritahu. Abang lah yang orang yang memperkenalkan muzik Melayu, lebih kurang macam tu lah dia cakap, paraphrasing, muzik Melayu kepada dia. Masa dia balik Malaysia tu, abang yang introduce dia kepada macam kumpulan-kumpulan search lah. Dia banyak pada lagu-lagu lagu-lagu 60-an. Aku memang bila aku membesar dengan zaman tu, jika aku nyanyi setiap lagu-lagu tu depan dia suka. Ni kau tahu ni. Alah, aku suka ni, aku boleh dia. Lepas tu bila kami rapat ni, bila pergi mana-mana outstation, akan ajak dia pergi kedai kaset ke CD kita beli. ni dia ambil, dia beli. Ni album ni tahun ni dia. Tu sebab banyak koleksi dia. Sampai dia punya rekod LP dia tu RTM pun pinjam kat dia. Dahsyat dia. Sebenarnya satu ketika dia memang ahli muzik, dia main flute. Ya betul. Dia main clarinet, sorry. Dia main clarinet. Dia tak beritahu pun. Dia tak nasi pasal dia fokus pada filem. Dia tak ada. Tapi sejarah muzik Yue dahsyat. Dari segi sejarah muzik. Sejarah muzik dahsyat. Clarinet tu dia main dengan bagus ke? Tak tahu, tak pernah main pun. Tapi tahulah dia main clarinet. Clarinet lah. Ya, dan dia memang speak about abang lah pada perbualan saya dengan dia. Tapi saya nak ghostan sikit kepada yang Wak Khalid tadi bang. Bila saya bual dengan orang-orang yang seniman yang banyak menghasilkan karya seni, mereka akan mengatakan pasal Wak Khalid lah. Dan saya tak pernah anggap saya orang seni. Saya ni orang tempelan, wannabe je. Tempel tak apa, jangan tempe. Dan saya rasa kita tak cukup, bukan nak sanjung-sanjung lah, tapi kita tak cukup sanjung dia punya bakat tu, dia punya. Kadang-kadang orang percaya lah, orang kata unsung hero. Apa rasa dia dia antaranya Wak Khalid satu banyak. Dia banyak bila kadang-kadang orang nak anugerah dia tolak, dia tak nak. Dia tak nak.
Tak tahu lah, itu dia punya kepribadian yang kita tak tahulah. Kalau abang analisa dia daripada jauh kan bang, apa yang membuat dia jadi macam tu bang? Sebab Wak Khalid ni dia punya pandangan tentang hidup tu tadi jauh, dia tahu. Kan kadang-kadang dulu waktu kenal dia mula-mula dia jual ubat. Aku cuma perhati pada jauh siapa ni. Tiba-tiba keluar hujung-hujung minggu keluar kat RTM ni drama. Dia ni jual ubat tapi main drama TV. Siapa dia ni sebenarnya? Kita pun tertanya-tanya tau. Merayau sana, merayau sini kan dekat Masjid India tu. Dia jual makjun dia. Muncul kat TV. Siapa dia sebenarnya? Kat situ yang bila jadi tanya-tanya, aku pun follow, ikut dia. Siapa dia ni yang sebenarnya? Kan akhirnya bila dah kena, dahsyat. Hebat. Sejarah dia berlakon tu macam mana dia boleh jadi pelakon kalau abang boleh ingat? Sebab Wak Khalid ni ada satu kumpulan, dia ada satu grup di mana pelukis, penulis, aktivis teater berkumpul. Tu kumpulan anak alam. Dia Wak salah seorang ahli kumpulan anak alam. Dia punya ketua masa tu Latif Muhyiddin, pelukis tu kan. Di situlah tempat di Aswara sekarang ni, di mana di situ tempat semua kawan-kawan yang terlibat dengan sastra, teater, seni lah berkumpul setiap hari dekat situ. Dia jadi macam tempat pot lah. Jadi macam bengkel lah, di mana situ Pian Habib, semua kat situ. Aku usup ujung-ujung je pergi. Bila aku start mula latih teater dengan Densman teater elit, kita akan lalu kat padang merbuk tu, ni atas tengoklah anak alam. Ada yang kenal kita lepaslah kejap, tapi bila nampak Wak Khalid semua lagi. Wak datang buat kan. Tapi bila dah kenal Wak Khalid, lepas ni jom ngeteh, ajak minum kan. Kita layan je lah. Pasal bila dah kenal hati budi dia tu, kita tahu siapa tu Wak Khalid Saleh. Kan. Dia berlakon 70-an, tahun 70-an dululah dia drama minggu ini, potret pekerti lah zaman-zaman RTM tu. Dan untuk jadi pelakon pada masa tu bukannya senang. Betul. Bukannya macam sekarang. Ada kamera boleh masuk YouTube. Betul. Lepas tu dahsyat kau fikir balik kan bang kan. Macam abang cakap tadi lah, sekejap dia ada kat drama TV, sekejap dia jual ubat. Kenapa dia nak jual ubat tu? Macam adakah saya tak rasa yang dia perlukan duit ekstra? Dan untuk dia jadi star pelakon bukan senang. Lepas tu dia nak pergi jual ubat di halayak ramai. Dia bunuh dia punya ego semua. Apa benda secara tidak langsung bila aku kaji kenapa dia jual ubat tu, rupanya di situlah dia berlatih tentang macam mana lakonan tu apa. Lakonan tu apa? Tu dia cakap bila Wak cakap tu, dalam lakonan ni ada dua je. Satu, act and react. Macam kau dengan aku kan. Kalau misal kata kita berlakon seorang, kita pun kena react juga pada kadang-kadang pada bunyi-bunyian, pada bau. Kita jalan ni, ini bau apa ni? Macam bau wangi, itu pun dah seram. Nampak tak? Tu dalam lakonan ada dua, act and react. Betul lah dia cakap. Itu dia punya ajaran. Bila dia duduk jual ubat, dia menjerit, dekat situ dia melontarkan suara. Melontarkan suara dia untuk dipentas. Zaman itu mana ada pakai mic. Itu masa berlakon teater zaman-zaman tu tidak ada pakai mic yang macam sekarang ni. Semua lontar suara. Macam kita berbisik pun orang yang di ujung boleh dengar, berbisik dia kuat. Gitu macam mana kita melontar suara kita dalam lakonan teater yang tidak ada pakai mic macam sekarang ni. Sekarang ni kan ada mic sini. Abang melalui zaman tu. Aku lalui zaman tu. Dan abang boleh mampu melakukannya? Boleh. Macam bisik pun orang boleh dengar. Bahasa yang melatih aku pun bukan calang-calang orang. Antaranya salah seorangnya tu Yub Ameh, arwah Yub Ameh. Dia yang bagi basic dalam lakonan tu apa itu gini. Bila kita lepas tu tak faham, jadi kita nak faham kita kena ya je. Tapi kita tak boleh ya je, tapi lepas tu kita kena kaji. Kan? Bergerak tu apa ni, body language gitu gini. Benda tu kan boleh dapat setahun 2 tahun, kadang 20 tahun baru faham. Ini rupanya lakonan.
kan. Bukan sekadar hafal. Benda tu banyak. Bila kita mengkaji tentang kemanusiaan, dekat situ aku cakap, bila kita mengkaji tentang watak-watak manusia ni, siapa yang kita kaji di sebalik watak manusia tu? Yang Maha Esa itu sendiri. Ya, itu lah kita kenal. Oh, gini. Itu pada pandangan aku. Kalau pandangan orang lain dia kata, aku betul tak tahu, tu dia pasal lah. Betul. Jangan campur hidup aku. Aku lapar pun kau tak tahu. Aku dahaga pun kau tak tahu, kan? Itulah dia. Itu aku ada aku punya cara sendiri. Macam mana aku membentuk kehidupan aku. Kan? Baik beli nombor pada ambil rasuah. Betul. Rasuah mengenai orang. Nombor ada lesen tu kerajaan bagi. Kononnya kan. Tak kisahlah. Tu banyak benda-benda, aku banyak belajar benda-benda ni dalam seni tu sendiri. Untuk mempunyai fikiran cabang ni lah kan. Ini aku ni fikiran, kau tak suka sudah lah. Untuk mempunyai pendirian yang macam ni, senang tak bang hidup abang? Macam mana maksud kau? Kadang-kadang kita kena macam berlakon. Kita kena berlakon, kita kena puaskan hati orang ni, kita kena puas hati orang ni. Tapi kita bodoh pada tu aku dapat ayat. Bodoh tak apa, tapi jangan munafik. Bodoh kita boleh belajar. Munafik bukan saja pada orang yang bodoh, yang orang biar pandai pun ada yang munafik. Kononnya kan. Di situ aku dapat ayat tu aku jadikan buku tu dalam catatan di dalam-dalam tu. Diterbitkan oleh ITBM. Bila aku kaji beli ayat tu, kawan-kawan ni, mana kau dapat ayat macam ni? Kenapa? Dahsyat ni ayat ni. Mana aku tahu dia datang melintas kat aku ambil lah. Kan? Itu senang je. Aku tak adalah nak fikir ni. Kan? Hidup ni pun lakonan. Kan? Sekarang kau dekat sini dengan aku, kau adalah kawan. Bila kau balik rumah, kau jadi apa? Dengan anak-anak, kau jadi bapa. Watak dah tukar lah. Bila kau dalam bilik, suami isteri lain. Dah watak tu kan. Itulah dia. Lakonan tu yang penting tu. Aku cakap, itulah. Kadang-kadang orang tak boleh terima andaian-andaian tu. Ni pasal lah aku rasa aku nak cakap, aku cakap lah. Kan? Aku tak perlu nak suruh kan. Tak ada duit, cakap tak ada duit. Lapar, cakap tak lapar. Aku lapar, makan. Bagilah member duit nak makan. Kan? Itu je. Best bang. Orang kata, kadang-kadang orang jumpa aku tanya, dia tu artis kenapa pakai comot? Sebab dia aku lah. Ini style aku. Kau nak suruh aku pakai kot tengah-tengah hujan? Tak ada. Aku tak ada. Ini memang aku pada dulu macam ni. Orang semua tahu. Sani memang macam tu. Pakaian dia, kau jangan kacau. Sampai menteri pun tu, jangan kacau Sani tu. Dia memang pakaian dia macam tu. Boleh masuk jumpa menteri. Aku masuk parlimen pakai blue jean. Orang gelap. Betul. Lah tu abang Sani tu, lepas bagi dia masuk. Polis dekat parlimen, bang abang boleh masuk. Abang seorang lepas. Aku tak tahu je. Bukannya kita apa-apa. Kan kau nak ikut betul-betul kan. Jangan kacau lah, tu je. Dalam parlimen yang pakai cantik pun cakap yang bukan. Itulah. Itu tak nak campur lah. Ini pasal lah. Jadi dalam perjalanan hidup abang ni kan, abang started bermula dengan menjadi lebih cenderung pada berlakon teater tu. Teater. Dan abang tadi cakap berlakon banyak mengajar abang lah. Separuh, mungkin saya paraphrasing, mungkin separuh orang belajar separuh orang belajar di surau, bukan nama kecil surau. Separuh orang belajar di sekolah, di universiti, yang tempat kerja, lah, tempat kerja. Dan abang ialah seorang yang belajar daripada hasil daripada seni. Daripada mengkaji lakonan tu sendiri, kita boleh belajar banyak sifat. Yes. Betul lah tu. Tiba-tiba, maaf cakap lah, tiba-tiba ni aku nak kau watak apa ni? Aku nak kau jadi watak pondan ni. Kan? Kenapa bila kau boleh buat, kata pengarah. Aku buat lah. Kik-ngekik diorang ketawa. Kan? Aku diam je lah. Buruk sangat tu. Tapi pondan. Kan? Siapa yang wujudkan watak tu? Manusia macam sifatnya tu? Dia tu juga. Jangan cakap. Itu bukan nak kutuk dia. Itu cara dia kan. Ramai, tapi aku ramai kawan-kawan macam, tapi dia orang aku tak ada aku tak ada anggap dia biasa je kan.
dalam production filem tu drama, ramai kawan-kawan ni, tapi mereka bila kita mesra, kita tak anggap dia orang macam tu. Kan? Jadi dia macam kawan-kawan biasa je, relax lah, tak ada apa-apa. Bila abang discovered yang abang boleh menulis? Ataupun minat abang menulis bila? Selepas aku mengenal huruf lah. Oh, memang dah kecil tu. Masa tu aku butuh huruf lah kecap. Tapi apabila aku dah kenal huruf, aku susun huruf-huruf tu jadi perkataan. Kemudian aku susun perkataan jadi ayat lah. Aku menulis pun aku rasa benda tu datang. Aku tidak ada mengharap untuk tulisan tu dijadikan buku. Aku saja tulis suka-suka je. Tapi aku suka simpan. Itu sebab aku sampai sekarang aku pilih aku bawa beg. Orang kata kau ni bawa beg lah. Pada zaman sekolah sampai sekarang aku bawa beg. Dalam beg aku tu mesti ada buku catatan. Apa yang datang melintas aku tulis je. Daripada sekolah. Aku tulis aku simpan. Tapi satu hari tu kawan kat sini lah cakap, aku tengok kau punya tulisan macam sayap pendek tu bagus lah bagi aku. Nak buat apa? Bagi je kat aku, dia kata. Rupanya dia susun dia jadikan buku. Bila ni bang? Dulu lah. Di dalam-dalam tu lah. Di dalam-dalam tu ada yang peringkat awalnya lah. Di 4 segi. Lepas tu aku menong banyak lagi benda-benda yang aku tulis. Tak boleh. Satu hari aku jumpa kawan, aku punya buku ni kalau nak diterbitkan ITBM boleh ke? Hantar je. Aku pun bagilah buku yang lama tu. Balik ITBM punya bos cakap, bang, cantik ni, boleh tambah lagi tak ayat-ayat ni bang? Ada, dengan sketches. Boleh ke? Boleh. Dia tunggu aku. Masa tu Encik Kir dengan Tirun. Bang, mana ni ayat tu? Aku bagi lah. Berapa sebulan macam tu, buku terbit. Aku baru rasa happy lah. Kan? Jadi buku tu jadi untuk aku merayau jual-jual lah kan. Dapat aku minum teh, beli rokok. Kan, bukan apa-apa. Okey, kita tanya abang abang punya, apabila saya borak dengan abang Siso itu hari, ada beberapa lagu yang saya tak sangka abang punya. Lagu apa tu? Lagu-lagu lirik Korporatasa lah, dan beberapa tempat lain. Okey, mesti kata lain tanpa tak ada perasaan tidak hormat langsung. Abang ni boleh tahan juga jiwangnya. Jiwang macam mana, cik? Salah satu lirik ada beberapa abang. Jadi saya kira nak tahu zaman keremajaan abang tu kan. Okey. Banyak orang meminati orang-orang yang jiwang yang menulis ni. Awek ramai suka. So abang melalui tempoh tu tak? Tak ada. Aku pasal tu, sebab tu misal kata lagu Rinduku Kuala Lumpur. Itu cerita selepas berpuluh tahun cinta dulu, dia datang ayat tu, Rindu Kuala Lumpur. Aku dapat benda tu spontan. Rinduku Kuala Lumpur, Korporatasi Hamid First Album. Tu aku dapat ayat tu. Bila aku jumpa kawan-kawan, bila aku join teater, aku jumpa kawan-kawan sastra dengan bila diorang bercakap tu, jadi aku ambil pengalaman tu, aku bunga-bungakan ayat tu kan. Kata-kata tu aku bunga-bungakan, simbolikkan benda tu. Jadi orang boleh cantik lirik ni kan. Waktu Kuala Lumpur hampir lena. Orang cakap Kuala Lumpur tak pernah lena. Memanglah tak pernah lena, hampir je. Pagi kau dah gitu kan. Waktu Kuala Lumpur hampir lena. Sedap ayat ni dan cakap. Ya, aku pun okeylah. Abang ada berfalsafah mengenai Kuala Lumpur. Saya pernah saksikan beberapa kali ya. Antaranya lebih kurang macam cakap Kuala Lumpur tak pernah janjikan apa-apa. Betul. Kita yang perlu janjikan pada Kuala Lumpur, lebih kurang kita yang perlu janjikan pada Kuala Lumpur apa kita nak jadi. Begitu kuat sekali Kuala Lumpur punya cengkaman ke apa, tak tahu apa ayat dia. Pasal aku anak jati Kuala Lumpur. Aku pernah diherdik keluar daripada Kuala Lumpur. Oleh? Kenapa? Oleh sebab aku salah duduk je. Di Central Market tu aku duduk lah ni. Weh, kalau duduk sini, kena halau. Kau bayangkan, orang yang halau aku tu pun bukan orang Kuala Lumpur. Orang luar pada Kuala Lumpur.
bayangkan anak jati Kuala Lumpur dihalau keluar pada Kuala Lumpur. Itu yang tu cakap, rupanya Kuala Lumpur ini tidak pernah menjanjikan apa-apa pada kita. Kita yang kena berjanji untuk jadi apa di Kuala Lumpur. Betul lah. Kecewa itu untuk berdiri membina peribadi. Platformnya Kuala Lumpur. Pada aku Kuala Lumpur cuma ada sungai yang mengalir membawa lumpur ke Kuala. Aku dapat benda-benda tu lah. Kadang-kadang kita datang spontan, kadang-kadang benda ni datang waktu kita marah, kadang-kadang benda tu datang waktu kita tengah bercelaru. Jadi kita kena catat lah. Jadi jadikan sajak ke, nak jadikan lirik lagu ke, macam lagu Di Dalam-Dalam. Nasir punya lagu Di Dalam-Dalam tu pendek je, tapi aku bila Nasir bagi melodi untuk Kobra Tasa, aku cakap lah, aku bagi tak, terus aku taruh yang lain lah, yang sangkut paut dengan apa ada di dalam-dalam. Jadi aku orang kata nak berkecamuk ke Serabu tu ni pasal lah. Banyak. Bisa kata kau pernah dengar lagu aku Kopi dan Roti? Bayangkan Kopi dan Roti tu aku punya album solo Tajuk album tu Saya. Tajuk album solo aku Saya. Tahun bila bang tu? 94 ke aku duduk kat kereta api Kuala Lumpur lama, ATM lama. Masa tu ada pameran lukisan lah dengan kawan-kawan. Duduk sampai satu train daripada kereta api daripada Singapura turun, ada satu makcik turun. Makcik dah bumur. Aku pun tanya, ni Sani panggil dia mak lah. Betul mak, kenapa? Dia cakap apa? Mak sukalah lagu kau Kopi dan Roti tu. Bayangkan orang tua cakap macam tu. Dia tahu. Dia dengar lagu Kopi dan Roti ni. Tapi aku tak nak benda tu dia huraikan lah. Kan? Mak sukalah kau lagu Kopi dan Roti tu. Apa dia cakap? Dalam makna dia tu. Aku diam lah. Lepas tu dia jalan. Orang Singapura. Makcik-makcik lah. Makcik lah. Bila banyak orang tanya Kopi dan Roti apa? Kopi dan Roti tu Kopi dan Roti lah apa? Kau translate sendiri. Aku takkan aku nak huraikan benda tu. Kan, benda tu bisa kata 10 orang yang huraikan tu 10 huraian yang berbeza. Kita tak boleh salahkan. Sebab mengikut degree pemikiran seseorang tu tentang apa yang dia faham. Kan? Kita tak boleh salah ni tu lagi. Kita nak betul tak payah. Itu kita kena hormat dia punya. Bila dia suka maknanya dia hormat kita. Kan? Dia nak cakap pasal benda tu macam tu ke macam ni ke, itu terpulang pada dia mengikut kepahaman dia lah. Degree pemikiran tu betul degree pemikiran betul. Itu je. Daripada kalau aku huraikan benda-benda lagu orang lari nanti. Kan orang lari apa kau beda roti ni hurai ni. Jangan tenganga. Tu aku dapat monolopong tu. Kalau kita huraikan nanti pun kita akan hilangkan magic tu. Yes, magic sentuhan lagu. Sakti tu. Sentuhan sakti. Tajuk lagu tu. Abang ni sebenarnya dari segi pemikiran serius abang kan? Tak tahu. Orang kata aku merapu. Orang kata aku merapu, aku diam je. Okey, itulah dia punya ironi tu. Kalau kita bual dengan abang sebenarnya serius. Tetapi persembahan abang tu dia macam bukan serius. Yelah, hidup ni kan main-main. Hidup ni main-main kau suka-suka. Buat kali punya soalan. Jawapannya apa? Hidup ni main-main ke suka? Itu pun pada kau dia jawab. Serius ke? Hidup dia tanyalah. Kita nak jawab pun takut. Hidup ni main-main kau suka-suka. Cakap semua tunduk. Tak boleh jawab. Akhirnya aku dapat soalan tu, jawapan tu, tapi aku tak boleh cakap kat sini. Kejap lagi aku cakap. Tak boleh Tak boleh. Terlalu sensitif sangat. Hidup ni main-main atau serius ke, atau hidup ni main-main atau suka? Hidup ni main-main ke suka-suka? Tak apa hidup ni macam kita main-main untuk kehidupan, ataupun kita suka-suka untuk hidup. Sebab dia punya, bila kita kaji dalam-dalam bunyi ayat macam kononnya tidak serius. Kan? Tapi serius serius. Bila kita kaji balik dalam, dahsyat. Nanti aku cakap lah lepas ni. Okey. Cakap kat sini bahaya. Betul. Susah nak menyembuh perkataan nak keluar bila nak cakap dengan abang ni. Yelah kau.
Yelah, abang sebenarnya pemikirannya serius. Tapi persembahan abang tu, apa yang abang, cara abang bawakan diri tu, dia tidak macam serius. Nah, tu kadang-kadang bila aku menyanyi, aku theatricalkan voice aku. Abang Aku lakonkan suara-suara tu, kadang-kadang lagu tu tiba-tiba aku bunyi Jawa. Aku nak tengok react orang. Di situ secara langsung aku melatih diri aku macam dalam lakonan, act and react. Apa dia tu nyanyi tak serius, main-main. Kau boleh buat macam aku buat. Segala perbuatan abang tu memang conscious lah, memang dengan sengajanya macam tu. Kalau aku serius nanti orang lari. Abang dah jadi performer dah dekat dah 40 tahun ke 40 tahun agaknya. Tak kisah. Bila abang yang abang ni dia macam ni? Macam mana? Yang macam apa yang abang bikin tu, ialah dengan sedarnya abang nak buat macam tu. Itu kadang-kadang bergantung pada function. Memang berlaku daripada mula pembabituan abang atau apa? Daripada mula. Memang dah ada benda aku dapat benda-benda. Aku suka bergurau dengan hidup aku. Nak hiburkan hati. Tapi bila ada benda-benda macam formal, dia kata program TV itu lain lah. Kita kena, aku nak buat macam kita lah, ikut majlis sikit lah. Tapi macam kalau aku selamba je, lantak kau lah, depan siapa pun kau VIP pun, ni style aku, cara aku. Sampai menteri cakap kau jangan usik sana tu, dia memang macam tu. Dia orang semua dah boleh terima kan. Susah tu. Aku diam je lah. Okey bang, Koperatasa tu macam mana abang punya, macam mana permulaannya dan macam mana yang terjadi? Koperatasa ni bermula lah main-main je dalam teater. Usup, Siso semua dalam teater. Satu grup teater. Abang kenal dalam satu grup teater? Dalam teater ni sebenarnya ada bukan lakonan semata. Dalam teater ni adalah gudang di mana kau boleh menyanyi, kau boleh berlakon, kau boleh menari, boleh menulis, boleh main muzik. Semua dalam teater merangkumi semua benda tu. Jadi bila latihan teater kami dulu buka gelanggang, kita akan nyanyi ramai-ramai. Itu lagu-lagu Masih Kau Ingat, nyanyi ramai-ramai sebelum dirakamkan lah. Jadi kat situ lah aku jumpa Usuk, boleh nyanyi. Mak Syah Ibrahim, anggota asal Koperatasa lah, sekarang duduk Kuantan. Kita pun tak tahu ni, tiba-tiba M. Nasir datang, lagu-lagu kau bagus lah, bagi sini buat album. Oh ya? M. Nasir lah datang. Tuan tak ada itu. Bagi je dia ambil, dia buat -1. Okey, masuk vokal kat sini. Kita buat lah. Kita pun tak ada mimpi untuk buat album. Full album tu siap? Buat album Keringat Dalam Pasrah tu kan. Dia buat, Nasir keluar belanja sikit. Kita bukan ada duit. Tak apa kata Nasir, aku tu kali album tu meletup. Meletup zaman itu, tuan tak apa-apa pun, kita tak rompak. Album belum keluar di tu pasaran yang betul, dekat tepi jalan dah ada jual cetak rompak. Kelakar tak? Waduh. Tu yang bila cetak rompak ni very sensitif pada Nasir Jani. Dia marah, betul lah, dia pun karyawan, dia penulis lirik bukan. Dia banyak fight. Abang kenal Nasir Jani masa bila bang? Teater lah. Daripada awal lagi dulu. Awal dia pun, Nasir Jani asalnya pun teater, dia dengan Mio Shimanap. Satu grup teater kreatif. Yes. Dia banyak dengan Mio, selalu kita melonggok hari Sabtu ke hari Ahad, melonggok di panggung drama Jalan Bandar tu. Walaupun kita grup lain, tapi kerana hubungan kita, bukan kerana grup, kerana hubungan kita kawan-kawan, kita sama-sama lah join, tak ada halnya, kita kongsi. Dari situ abang kenal abang Nasir Jani. Nasir Jani banyak ragat kan. Semua ni secara amnya boleh get along lah, boleh no hal. Macam biasa-biasa je. Cakap, "Woi, ni tak ada kerja apa? Jom ikut aku. Kau jadi kru boleh?" Tak ada hal. Kan. Filem pertama aku, Nasir Jani penolong pengarah dengan art director untuk Absyam kan, mekanik filem. Abang ada appear juga kan? Nanti jumpa dekat bangun drama. Aku yang muda semua turun nak pergi kita. Tiba-tiba tak Absyam ada duduknya. Nasir Jani pun sebut. Tu. Weh, asal tak audition? Dah macam lagu tak percaya dengan lu boleh berlakon ni, cakap banyak. Nasir Jani. Dalam cerita mekanik tu,
Aku jadi mekanik kan. Nasir Jani jadi Nasir Jani art director. art director. Abang jadi salah seorang mekanik. Pelakon Imuda. Azmil arwah. Yusuf Aslam kurus handsome masa tu. Yang jadi Atan tu siapa nama dia bang? Atan yang macam Cina tu. Yang dia Ya. Oh, itu tu arwah tu. Arwah kan? Dia yang bandaraya. Oh. Dia pegawai dia teater semua tu. Mekanik best lah. Pasal Nasir Jani cakap aku senang ambil kawan-kawan yang faham dengan kerja. Senang. Yes, disiplin, diorang tahu bagi watak, tahu nak buat macam mana, tak pelajar. Syam untung dapat orang-orang yang faham tentang lakonan. Kan bila dia bagi watak, kita kaji, kita baca, sukses, buat. Tu je. Tak payah nak gini kan. Kadang-kadang kawan-kawan bila direct drama atau filem, dia akan ambil kawan-kawan yang faham tentang kerja sebagai pelakon, sebagai kru, untuk senang dia buat kerja. Kita jangan cacah marbakan kawan yang dah bantu kita, kan? Benda tu settle lah, tu je. Betul. Imuda pun berlakon dengan memang Imuda, yes, bersama dengan abang semua dalam teater tu lah. Imuda teater di BP. Oh, dia di DBP. Dia masa tu dia Sabri Yunos masa tu kerja di DBP, jadi dia ada balai, ada budaya dia, kumpulan budaya dia. Di situlah Tan Sri Johan Jaafar. Dia mengarah di situ kan. Aku pun terlibat juga kadang-kadang dengan Dewan Bahasa dulu. Datang lakon solo watak ni, ada ni teater. Rumah Kedai Jalan Seladang. Yang arah tu Tan Sri Johan Jaafar. Aku dipanggil untuk main violin. Cerita-cerita period zaman-zaman dulu kan. Aku main gisik viola je. Jadi ekstra lah. Tapi dalam teater dia tak ada ekstra. Tapi dalam teater ekstra yang dijemput tu kadang-kadang bukan calang-calang orang. Orang yang bagus-bagus. Macam filem tak apa, kau boleh tak siapa. Dalam teater jadi ekstra pun dah kira bagus. Pasal benda tu live kan. Aku pun buatlah. Di situlah aku bermula dengan Dewan Bahasa pun awal 80-an. Aku main muzik sana, muzik tradisional. Aku tidak bekerja dengan Dewan Bahasa, tapi kawan-kawan, ni jom. Apa main muzik tradisional? Main gendang, main gong, bantu persatuan kelab budaya Dewan Bahasa waktu tu. Apa punya sejarah main muzik ni bila bang? Bagaimana bermula? Muzik? Umur aku 6 tahun aku dah pegang ukulele. Ya? Macam mana je berlaku? Kena ukulele tu aku suka. Masa tu orang tak panggil ukulele, orang panggil gitar cowboy. Gitar cowboy. Kecil kan. Umur aku 6 tahun aku ingat. Arwah bapak aku belikan. Ni aku main. Aku petik je, janji bunyi. Kan bila aku main balik sekarang benda ni, aku pegang benda ni masa umur aku 6 tahun aku cakap. Okey. Lepas tu aku bila dah lama-lama aku berbalik pada genre keroncong. Gering aku suka. Kan aku main lagu-lagu keroncong balik dengan adik ipar aku, semua keroncong. Tiba-tiba arwah bapak aku buka rahsia dia bahawa dia adalah penyanyi keroncong suatu ketika dulu zamannya. Aku cakap, tak pernah beritahu. Dia tak pernah beritahu. Dia tak nak aku buat kerja-kerja macam ni. Pada dia tak datangkan pada zaman dia orang belum menyanyi bukan ada untuk apa-apa sekat mana ni. Tapi dia bawa sampai sekarang kata ni temu tak boleh muzik-muzik. Tapi bila aku main keroncong dia faham. Lepas tu baru dia mengaku dia penyanyi keroncong satu ketika dulu. Dengan geng-geng dia di Kampung Baru. Arwah Jamaluddin Alias nyanyi dahsyat-dahsyat, dia sebut nama tu, aku diam. Keroncong. Bila aku main keroncong kat rumah keramat dia akan duduk dengar je. Mana kau belajar lagu-lagu ni? Dia suka senyum. Rupanya dia mengaku dia penyanyi keroncong. Aku diam je lah. Abang tak tahu langsung dia tak nak sebut. Dia tak nak anak-anak jadi macam dia. Dulu zaman-zaman dia muzik kan mana boleh dapat duit. Kononnya lah kan. Sekarang zaman dah berubah. Aku buat lambat sampai sekarang aku main benda ni. Aku diam je lah. Orang panggil tak panggil main pasal lah. Di usia remaja tu gitar semua main lah. Main gitar. Aku belajar klasikal. Aku pergi kelas untuk tahu not-not klasikal
dia punya secara sentuhan klasikal, fingering dia semua, fingering tu sebab kuku panjang sampai sekarang terus aku pegang kan, tu aku petik lah satu. Hotel California. Roncong kan dikeroncongkan Hotel California. Tu aku boleh. Aku belajar sendiri. Aku tak ada pergi kelas ni. Aku ada kelas aku yang tersendiri. Ukulele ni memang betul-betul yang sesuai dengan abang punya. Dia kecil, senang-senang bawa ukulele. Kadang-kadang bawa gitar besar-besar nampak riak kan. Oh, itu main gitar, main muzik Ni masuk beg kecil dia ambil. Kau kena perform yang mana kau punya gitar? Ada. Bila sampai aku turn, okey, jemput saudara saya Sudin pentas itu buka beg. Bawa ukulele punya dalam. Itu je. Bila siapa nama yang original Kepala Tasar abang cakap tadi tu dekat Kuantan? Mak Syah Ibrahim. Abang Mak Syah Ibrahim Usup. Abang Siso kemudian bila kami nak buat album, Mak Syah tarik diri. Why? Kenapa bang? Dia kata aku takut lah, aku malu lah. Dia cakap, aku dengan Usup menong, siapa kita nak bawa ni? Dia tarik diri. Lagu dia banyak, Senandung untuk Zubaidah. Dia tu. Mak Syah banyak lagu dalam MSCP, banyak lagu dia tu dalam Kepala Tasar. Jadi kebetulan Siso pula tu duduk dengan kita aku dengan Usup serumah. Tengok dia main gitar, dia buat lagu Tetamu Senja. Dia buat Siso lah. Ada hal lah. Dia dengan abang teman serumah, housemate dulu. Tapi takkan abang tak tahu dia tu boleh nyanyi dan boleh main gitar? Dia tak pernah tunjuk. La ilaha illallah, macam tu pula. Dia tahu dia boleh nyanyi, boleh main gitar, tapi dia yalah, kita orang diam je lah. Macam aku tahu Usup boleh nyanyi, tapi kita orang diam. Bila M. Nasir kata, jom buat album, Mak Syah buat lagu. Tapi kalau masa zaman sebelum buat album, ada persembahan, aku, Mak Syah, Usup selalu perform kan sebelum album tu. Sebelum buat album orang bayar pun kadang-kadang orang tak bayar langsung, tapi yang penting orang kenal kita boleh perform dengan lagu-lagu kita yang kita cipta kan. Zaman tu orang bayar ke tak bayar, kita yang penting orang panggil kita, jom malam ni ada show, kita buat, perform je lah, seronok kan. Dia punya seronok dia tu, keseronokan shock tu, asyik dia tu. Ni masa ni tinggal area mana bang? Siapa? Masa abang tinggal bersama-sama ni, tinggal area mana? Aku duduk Keramat rumah orang tua. Oh, kat Keramat. Yang abang cakap abang Siso, housemate abang semua tu? Selepas kahwin semua tu, kita duduk Belonggok mana kawan-kawan yang tak ada, jom duduk dengan kita orang, ajak lah. Area mana? Ulu Kelang. Oh, Ulu Kelang. Taman Melawati. Saya masa tu ni sekitar saya rasa 82 85 Saya tinggal di Taman Permata. Itulah ramai orang masa saya budak-budak tu, ramai orang, antaranya yang saya pernah nampak, of course abang, tadi saya cakap abang Lord, dia tinggal dengan Search dulu Melawati. Kalau cakap soal Kepala Tasar bang kan, dia sekitar 85 macam tu lah, saya tak apa ingat sangat. Setiap kali bila dengar lagu Masihkah Kau Ingat, beberapa lagu lain lagi, dia akan macam satu kenderaan yang bawa saya balik kepada zaman saya di Taman Permata, dalam bilik saya yang kecil kat belakang dapur. Nostalgic dia tu. Very clear. Dia macam time machine betul. Kebanyakan lagunya Mak Syah Ibrahim tadi tu. Campur. Mak Syah pun banyak buat lagu juga. Second album pun Mak Syah ada buat banyak lagu dia. Tapi dia tidak menyanyi, dia tidak merakam. Dia tak nak apa. Dia tak join grup tu, dia tarik diri lah, dia malu. Dia cakap, aku malu lah, aku ada hal lah, macam alasan lah. Aku dengan Usup macam, apa last minute tarik diri ni. Kan? Tapi dia member MCP kan? Sebagai
kawan kami sampai sekarang kami. Abang masih in contact dengan dia lagi? Masih. Kalau pergi Kuantan mesti cari dia. Cari dia lah. Usup lah sujai dia. Usup duduk Kuantan. Abang punya persahabatan dengan Usup daripada teater tu, dan kebetulan minat kepada bahasa semua sama. Sama. Macam Usup, dia masa tu student ITM. Satu hari tu aku buat persembahan lah, Pian Habib punya program kat panggung drama. Pian Habib baca sajak. Tiba-tiba Pian Habib cakap, "Lu standby nyanyi satu lagu." Aku mesti standby lah. Aku nyanyi lagu Habib. Masa tu Usup student lagi. Rupanya dia Usup ada tengok aku tengah perform. Aku kenal kau lama, dia cakap. Usup cakap aku pernah tengok kau perform dekat Pian Habib punya program. Aku diam je lah. Kawan-kawan teater kan. Lepas tu dia bekerja dengan Tete Alit, bertembung. Sampai tempat kerja ni macam mana ni? Lepas tu baru dia cerita sejarah dia gini. Aku diam je lah. Nak buat apa? Sebenarnya dah tertulis. Dia dengan abang jarak usia macam sekurang-kurangnya 3-4 tahun kan? Usup 60 kot tahun ni. Dia nak pencen lah. Dia TV Hijrah. Dia nak pencen. Memang jodoh dan rezeki juga abang, boleh jumpa orang kawan-kawan yang sama sama minat, dan especially dalam bahasa tu. Ya, kata orang Boyan apa? It's all written on his wall already. Every footstep is all written on his wall already. Orang Boyan ni banyak betul dia punya. Kan. Abang dengan abang Usup selalu in contact, banyak show lagi sampai sekarang? Tak ada. Sejak ni kalau ada apa-apa Usup kita buat, sembang kita ada show ni, dia bagi macam ni, boleh ke? Ambil je lah, pada tak ada duit. Yalah, bagi lah, rimbat je lah. Zaman Covid ni memang mencengkam bang? Tak ada. Memang last tu dengan DBKL adalah 3-4 bulan lepas. Cakap ambil je lah, kita janji kita ada duit belanja kan. Aku tak ada. Tapi pun kita buat dekat KL, bukan outstation kan. KL apa, beli jalan kaki balik sini. Kalau cakap pasal orang-orang seni ni kan, macam abang berkenalan dengan orang macam NSA, abang kenalan dengan orang macam Gue Haji Syahri dalam filem, Wak Khalid dan sebagainya. Abang tengok generasi yang lebih muda daripada saya, lebih muda lagi. Abang nampak tak ada orang-orang yang macam pelapis macam ni? Pasal benda-benda macam ni, aku cakap sombong lah. Aku kadang-kadang tak ambil pot langsung. Aku dah malas pasal orang tak ambil pot pasal aku. Jadi aku cakap, ini korang punya zaman, pandai-pandai kau lah nak kau nak handle kehidupan kau orang. Kau nak jadi apa ke apa, terpulang pada kau orang. Aku tak nak campur. Ada kadang-kadang orang student datang terjah aku, ni Cik Sani kenapa? Cakap saya ni nak belajar. Aku cakap aku kan tenaga pengajar. Apalah Cik Sani ni, kami tahu ni, dia tahu sejarah hidup aku ni kan. Pasal ada satu tempat lah, nama aku pernah naik untuk mengajar, orang sana tak suka. Aku diam je lah. Aku tak heran. Antara menjadi alasan yang dia tak suka, aku comot. Apa panggil tu, dia tu cakap mengapu. Aku diam je lah. Banyak universiti panggil aku untuk sambung belajar. Aku cakap aku nak belajar apa lagi tentang benda ni. Kan. Nanti kalau aku masuk sambung balik belajar universiti yang diorang panggil tu, nanti aku gelakkan pensyarah dia pasal gelak. Tapi yang mengajar tu kawan aku. Betul juga ni, tak payah ni. Kalau kau panggil aku sebagai karyawan tamu, kau pergilah. Aku cakap, pernah orang offer aku karyawan tamu, aku tolak juga. Tak nak. Aku tidak boleh dipenjarakan. Aku suka bebas berkeliaran. Aku suka loitering around. Kan? Bergentayangan. Aku lebih suka macam tu. Kalau dalam bidang kesenian ni abang, apa yang abang punya paling shock utama ialah berlakon? Tak juga. Melukis. Apa yang aku buat, aku dapat misal kata, apa yang aku buat, aku dapat kepuasan aku yang tersendiri dalam lakonan ke, dalam penulisan ke, dalam lukisan ke, aku dapat yang benda yang tersendiri. Dan aku tak boleh cakap kepuasan, sebab hidup ni tak pernah puas. Tak pernah puas. So, kadang-kadang orang datang,
Ni aku nak lukisan kau ni, ambil lah berapa. Tak kisahlah, bagilah berapa ni dia ni. Ini bahan kutip ni. Lagi satu. Aku suka melukis dengan bahan-bahan orang buang, bahan-bahan kutip. Ni guni. Ingat tak kayu-kayu kan? Nampak? Sebab aku punya tempat kerja aku ni banyak kayu-kayu. Aku suka. Aku jumpa orang buang kursi lama. Ni kursi orang buang. Gitar tu? Gitar lama orang buang. Aku cakap mengembara tu tak semestinya pergi luar negara. La ilaha illallah. Membongkar tong sampah itu pun satu pengembaraan dalam hidup. Kan? Daripada itu terhasilnya benda-benda. Benda-benda ni kadang tu macam tu. Itu poket seluar koyak kan, aku ambil, aku tampal. Itu yang orang ambil. Itu poket seluar koyak tu. Tu mai poket seluar. Jadi aku tak heran lah, aku nak tu banyak bahan-bahan yang aku kutip orang buang, kayu-kayu. Ini pun orang buang ni meja ni. Abang cari kat mana ni? Kadang-kadang orang, aku merayap kan, aku suka merayap. Bila aku tengok orang buang kayu cantik, kayu mahal ni. Aku ambil pasal tu. Orang nak pandang, nak kata aku nak, ya apa ni pasal lah. Dia kacau hidup aku. Hidup kau pun tak pernah siap nak kasih hidup bang. Hidup yang tak pernah siap tu bang. Tak siap tu, nyataan tu. Tu banyak bahan-bahan kutip aku buat. Kadang-kadang aku yang mana aku rasa nak kononnya nak fokus serius lah kan, nak buat sketch, aku pergilah beli kertas. Contohnya aku dapat buat kan, belilah apa drawing apa, kata-kata lukisan aku lukis lah pakai pen. Itu mbak itu 4 karakter Wak Khalid jual ubat Oh itu tu. Aku dapat benda tu, aku lukis simpan lah. Itu abang dah lukis lama gambar-gambar tu? 2 tahun lepas kot, baru ni. Selepas dia pergi? Lepas meninggal? Siapa? Aku ambil karakter dia kan, bukan aku ambil dia punya watak je, bukan muka dia. Faham? Kan? Intipati pada itu dia. Zat dia tu dia. Watak dia sebenarnya. Apa lagi nak soal? Tak lapar ke? Lapar. Okey. Bang, terima kasih. Terima kasih lah kerana kau nak datang nak bual-bual dengan aku macam ni kan. Aku buat ilmu tak tinggi pasal tu, kadang-kadang aku tengok aku bawa tangga jalan dulu kan. Tangga kayu tu aku panjat, aku berhenti. Panjat, aku turun balik. Sampai orang tegur aku. Ni asal kau bawa tangga hari ni, panjat tak lagi kau turun, kenapa? Aku jawab balik, aku cuba manjatkan doa. Itu aku dapat dalam ambil buku apa tu, buku Budiman tu. Alamak. Buku Budiman tu dia promote sikit lah. Tolong buat budi. Mana satu buku monolopong ada nampak? Bawah lukisan tu. Tu lukisan tu tengah-tengah buku sebelah Budi. Ni tu. Tu. Ni kan 99 jujur kata Buya Hamka, di mana YB Budiman ambil kata-kata dia dibukukan ni, jujur kata ni. Jadi secara tidak langsung dia ajak aku join untuk buat conteng-conteng ni masuklah dalam buku Budiman ni kan. Jadi aku pun tak sangka lah orang macam Budiman, orang Jawa, dia nak berkooperasi dengan orang Boyan kan. Jadi ni banyak sketch apa punya conteng-conteng aku dalam buku ni lah. Harga dia RM25, tapi yalah, kawan-kawan aku boleh bagi kurang lah sikit kan. Kalau untuk kawan-kawan lah harga tinggi. Tahu ada kawan tu masa miskin sombong, dah kaya bongkak tu dia. Ni kau cakap pasal buku ni. Takkan aku nak promo masuk aku angkat sendiri. Okey. Saya tak pandai promo semua ni bang. Tapi buku apabila Sani Sudin Monolopong. Sani Sudin yang saya kenal. Saya jawab, ini I see. Ini adalah buku mengenai abang yang di kawan kenal aku lah. Kawan-kawan daripada sudut pandang kawan-kawan.
Tan Sri Datuk Dr. Nordin Kardi, Hasni Abbas, Muhammad Khair, Ngadirun. Ni ITBM nya tu. Dulu bos dulu. Sabri Yunus, Ladin Wawi, Saidin Omar, Siso, Adi Wangsa Sukma, Husim Adi Wangsa. Okey. Azalan Hussein. Lanaga. Ini apa ni? Di Central Market. Zaman-zaman curi buku, jual buku. Curi buku. Buku-buku orang buang kan. Bukanlah curi tu. Orang bagi. Ni gambar-gambar ni semua gambar simpanan abang sendiri ke ataupun ini itulah dia. Yang ambil gambar-gambar aku dalam buku ni arwah Supra arwah dah. Dia memang fotografer dahsyat. I see. Wow bang. Nampak aku baca sajak tepi jalan ni gambar-gambar tu. Tu arwah Khalid. Yang ni siapa bang? Sukri Abdullah, penyair, penulis. Aris Aziz, pelukis. Sebelum saya lupa, ada dua nama saya tiba-tiba teringat nak tanya abang. Abang kenal tak T alias Taib? Dia penyair. Ya. Abang kenal dia secara peribadi? Kenal dululah masa sebagai orang macam abang kita lah, kita hormat lah. Ya. Tapi taklah rapat, tapi kenal. Saya tanya kenapa bang. Saya ni latar belakang saya kesusastraan tidak. Saya ni lebih cenderung pada sains sebenarnya. Siapa? Saya. Saya ni macam abang Yue lah. Saya ni seni mualaf seni. Jadi saya membaca sajak-sajak dan puisi ni kemudian daripada dalam pertengahan hidup saya. Dalam sains pun perlu sastra sebenarnya. Betul. Betul. Sastra tu ayat. Betul. Saya tengok ramai saintis-saintis orang tulis sebagus lawyer. Kadang-kadang lah betul macam Encik Kir Ngadirun dia lawyer tapi dia menulis bagus. Ya. Tu dah. Lawyer memang tulis bagus. Lepas tu apabila saya mula mengkaji, cuba membaca orang-orang macam Masuri, SN Singapore, T alias Taib. Bila saya dapat buku diorang tu, diorang baru je meninggal macam seminggu sudah, 2 bulan sudah. Jadi saya rasa macam alamak, kecewanya aku kalau aku jumpa buku ni lebih awal. Boleh sign. Aku pergi rumah dia, aku cari. So tu lah, bila antara penulis yang saya suka memang T alias Taib. Saya rasa sajak-sajak dia tukang pistol. Terror. Saya mana nak bawa aku pergi ni? Saya ingat nak pergi sana pun tak pergi sini. Kalau Muhammad Haji Saleh, Profesor. Datuk. Tu saya harap boleh jumpa dengan diorang semua untuk buat. Bagus juga kalau dapat jumpa Muhammad Haji Saleh. Betul lah saya. Dan saya tak pandai promo, tapi saya harap kalau orang yang tengok ni boleh mendapatkan buku abang. Bukan nak promo saja. Macam promo angkat bakul masuk sendirilah. Gambar dia semua. Satu lagi, Zain Kasturi. Abang kenal dia? Kenal. Tu sama-sama baca sajak tepi jalan kat dulu tu, bawah tiang lampu di Central Market. Dia dekat mana dan dia sekarang dia dah balik kampung kot. Dia buat kerja dia sendiri dah. Zain Kasturi. Itu macam masa tahun 80-an ke 90-an tu yang saya dengar kata lah. Saya dengar lah. Ramai penulis lirik pada era tu banyak lack of better word, influenced by Zain Kasturi. Adakah betul ke? Tak itu aku tak tahu. Aku tak dengar cerita-cerita. Tapi nama Zain Kasturi tu nama yang Zain Kasturi ramai orang kenal. Dia memang mat sastra. Ada kat rumah pena selalu. Abang mat sastra tak bang? Siapa? Abang. Aku mat satira. Aku tak ada campur. Aku apa yang datang dalam hidup aku, yang benda-benda macam ni aku ambil je. Absorb je macam aku telannya. Macam isap okok lah kan. Lama dah isap okok. Kanan betul.
Abang Sani, terima kasih abang sangat generous, bermurah hati dengan masa abang ni untuk. Okey, no hal. Ada time, okey. Makanan paling sedap, makanan apa? Aku tanya kau balik. Makanan yang paling sedap. Saya serius tak, saya suka daging sebenarnya. Aku suka makan masa. Okey. Agak-agak dah. Aku serius tak ada. Okey. Okey, Abang Sani. Okey. Terima kasih banyak. Alright, no hal. Okey. Hai. Itu je Okey, terima kasih kerana tak jijik nak bercakap-cakap dengan aku. Mana mungkin jijik. Boleh buka okey. Alright. Mana tak sedap kau potong lah. Okay.